Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم آمين. Kita sambung perbincangan tentang mazhab Jabariyah. Mazhab yang salah kerana meletakkan dosa kejahatan yang dibawa oleh manusia kepada Allah Ta'ala. Manusia tak bersalah. Ini satu ajaran yang sangat sesat. Kerana dijelaskan Allah Ta'ala beri akal, fikiran, kemampuan kepada manusia membuat pilihan dengan usaha dan ikhtiar, di mana akal dan kemampuan ini menjadi penghargaan. Kalau digunakan dengan betul mendapat pahala, disalahguna dapat dosa. Sifat ini ada pada manusia, tak ada pada makhluk yang lain. Dan sebab itu Allah Ta'ala meletakkan perhitungan dosa dan pahala kepada manusia dan jin yang sama ciri-cirinya. Ini pahaman yang betul mengikut Quran dan hadis Nabi SAW. Pahaman Jabariyah meletakkan kesalahan pada Allah Ta'ala. Seolah-olah manusia macam kayu, macam batu, tak ada akal, tak ada guna akal, tak ada guna kemampuan. Seluruh Jabariyah ini berpecah pada 3 kumpulan. Kumpulan Al-Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan. Dia telah melahirkan kesesatannya di Tirmiz. Tirmiz ialah satu wilayah di Iran, sempadan dengan Afghanistan, di mana bukan sahaja dia menaburkan ajaran Jabariyah yang meletakkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga menambah dengan beberapa kesesatan yang lain. Tambah kesesatan yang lain. Di antara ajarannya ialah yang pertama, dia menyatakan bahawa syurga dan neraka itu binasa. Tamat ceritanya. Sedangkan disebut dalam Quran kekal. Golongan ini mengatakan syurga neraka tiada sesuatu pun bersama dengan makhluk, tak ada kekal abadi, kekal Allah Ta'ala saja. Betul Allah Ta'ala yang kekal secara wajib. Tapi Quran menyebut syurga neraka Allah Ta'ala jadikan kekal. Disebut dalam Quran. Ini bercanggah dengan Quran dan hadis. Yang kedua, kata mereka gerak-geri ahli syurga dan ahli neraka itu akan berhenti. Kerana tiap-tiap yang bergerak itu akan berhenti. Jadi beku. Habis. Mati pula sekali lagi. Sedangkan disebut lepas pada alam akhirat Allah Ta'ala jadikan selama-lamanya. Disebut dalam Quran, dalam hadis, ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis yang banyak. Khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Quran sebut. Yang ketiga, kata mereka, iman itu ialah ma'rifah. Iman itu kena Allah Ta'ala. Percaya tak percaya, tak apa. Bila kena Allah Ta'ala, berimanlah. Sedangkan
iman itu mestilah percaya, bukan makrifah, bukan kenal saja, tahu saja. Dan kufur itu ialah jahil berkenaan Allah dan hakikat Islam. Jahil jadi kafir. Ini pahaman salah. Kalau begitu, maka orang Yahudi yang mengetahui sifat Rasul SAW boleh dianggap beriman. Kalau pahaman ni mengatakan ilmu tu menyebabkan jadi iman, ikut tak ikut jadi beriman, Yahudi beriman jugalah. Sedangkan Quran kata Yahudi ni kafir, Kristian tu kafir. Yang keempat, kata mereka kalam Allah itu baru, bukannya qadim, sependapat dengan Mu'tazilah. Kalam ni sifat Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu qadim, sedia pada zatnya, pada sifatnya. Yang kelima, kata mereka tidak harus mengitlakkan sifat pada Allah, harus mengitlakkannya kepada hamba. Allah Ta'ala tak ada sifat. Sedangkan Al-Quran menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala yang kepujian. Semua sifat kepujian, sifat bagi Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala tak ada sifat. Sifat bagi makhluk. Yang keenam, menafikan ru'yatullah pada hari kiamat. Menafikan Allah itu berkeadaan yang hidup dan yang mengetahui, tetapi berkuasa mengadakan. Ini semua pelik. Satu pahaman yang pelik. Quran mengatakan Allah Ta'ala izin untuk melihatnya pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa. Ini pahaman Al-Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Ketua dia Jahm bin Safwan. Yang beri nama anak Jahm Safwan, Jahm. Nama orang sesat. Kemudian At-Tabariyah. Tabariyah ni pengikut Al-Husain bin Muhammad An-Najjam. Nama dia Husain, molek tapi sesat. Di antara ajarannya ialah yang pertama, bersama dengan golongan Mu'tazilah yang menafikan sifat ilmu, kudrah, iradah, hayat, sama dan basar bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada sifat ilmu, tak ada sifat kudrah, tak ada sifat hidup, tak ada sifat mendengar dan melihat. Satu kumpulan Mu'tazilah, bukan semua. Yang kedua, menafikan ru'yatullah pada hari kiamat. Quran menyebut ila rabbiha nazirah. Ahli syurga akan melihat Tuhan pada hari kiamat. Ini menolak Quran. Yang ketiga, kalam Allah itu ialah apabila dibaca menjadi hak, dan apabila ditulis menjadi jisim. Ini pelik. Bila dibaca jadi hak, jadi perkara yang benar. Bila ditulis jadi jisim. Macam tubuh itu saja. Yang keempat, iman itu ialah tasdik, percaya. Sesiapa yang mengerjakan dosa besar, mati dalam keadaan tidak bertaubat, dibalas di atas dosa itu dan wajib dikeluarkan daripada neraka. Wajib keluar daripada neraka. Allah Ta'ala dipaksa. Sedangkan Allah Ta'ala tak boleh dipaksa. Dia tambah-tambah sifat-sifat itu. Reka dengan akal dia. Kemudian kumpulan Ad-Dirariyah. Ini kumpulan Jabariyah. Pengikut Dirar bin Amr, nama pemimpin dia. Di antara ajarannya ialah yang pertama, yang menjadi selepas wafatnya Rasulullah SAW ialah ijma' sahaja. Segala yang diambil Rasulullah SAW secara ahad tidak diterima. Artinya riwayat-riwayat daripada Nabi yang sepakat ulama. Ijma' diterima. Hadis ahad tak diterima. Hadis ahad ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Kerana hadis Nabi ni hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir. Mana sahih ni hadis diriwayatkan oleh orang yang sifat yang tinggi dari segi ilmu dia, hafalan dia, akhlak dia, maruah dia tinggi. Itu hadis ni hadis sahih.
Tiap-tiap yang meriwayat pun begitu berlaku. Dan yang meriwayat itu ramai. Bukan seorang, mutawatir. Ramai meriwayatkan. Itu hadis mutawatir. Di sana ada hadis-hadis yang berbeza antara satu sama lain. Yang bercanggah antara satu sama lain. Ini termasuk dalam nasih mansukh. Hadis yang kemudian menasahkan hadis yang dahulu. Kerana pada awalnya hukumnya begini, punya mari masalah sebab yang lain, hukumnya lain pula. Itu biasalah. Dalam ilmu hadis dikaji. Ayat Quran pun ada begitu juga. Nasih mansukh. Ahad ia diriwayatkan dia seorang. Seorang saja sahabat meriwayatkan hadis itu. Hadis ahad ni ada hadis sahih. Ada yang tidak sahih. Walaupun meriwayatkannya seorang, dia anggap sebagai hadis. Jadi hujah juga. Yang kedua, adanya paca indera tambahan daripada yang ada bagi melihat Allah pada hari kiamat. Di hari kiamat boleh tengok Allah Ta'ala bukan dengan mata, dengan benda lain. Tak tahu, benda tak tahu Tuhan jadi apa tak tahu. Tengok dengan benda lain, kata dia. Bukan dengan mata. Ini semua pakai akal. Pakai fikiran. Tak pakai nas, Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Hunain. Hunain ni nama tempat. Lepas pada Perang Arafah. Lepas pada Arafah menuju ke Taif, dikenali dengan lembah Hunain. Di sini berlakunya perang. Dikenali perang Hunain. Setelah Fathu Makkah menjadi pukulan hebat terhadap seluruh bangsa Arab yang degil bersama jahiliah. Akhirnya mereka wajib menerima hakikat menyerah diri kepada Islam. Tetapi masih ada yang berdegil tidak mahu menyerah kalah. Mereka ialah kabilah Hawazin dan Saqif. Disertai oleh kabilah-kabilah kecil yang bergabung tenaga dengan mereka seperti Nasr, Jusham, Sa'ad bin Bakar, kabilah Halimah Sa'diyah, ibu susuan Rasulullah SAW. Dan beberapa orang dari kalangan Bani Hilal. Mereka merasa gagah untuk melawan dan tidak bersedia untuk tunduk kepada pengaruh Islam yang sudah kuat itu. Mereka berkumpul dengan dipimpin oleh seorang pemimpin muda bernama Malik bin Auf yang berumur 30 tahun. Akhirnya Malik bin Auf ni masuk Islam. Akhirnya ni cerita belum Islam kan. Dengan semangat jahiliah yang berkobar-kobar, lagi angkuh dengan keberanian melulu. Kabilah Saqif ni kabilah yang tinggal di Taif, yang merejam Nabi dengan batu. Dalam sirah Nabawiyah ketika Nabi merasa tertekan di Mekah, Nabi pergi ke Taif, mengajak penduduk Taif masuk Islam. Tiba-tiba mereka layan lebih keras daripada orang Mekah lagi. Taif ni terkenal dengan orang yang sangat jahat, keras. Padahal bila mereka dengar Mekah ni kalah, bukan mereka tunduk, mereka jadi makin ganas. Kerana mereka menganggap makin kuat. Di mana Saqif bergabung dengan Hawazin dan kabilah-kabilah yang lain. Dipimpin oleh seorang panglima muda, Malik bin Auf. Bala tentera musyrikin itu berkumpul di lembah bernama Autas, berhampiran lembah Hunain. Dikumpul di Autas dulu. Jumlah mereka 20,000 bala tentera.
yang dianggap sangat besar di zaman itu. Ketua mereka mengarahkan supaya dibawa bersama segala harta benda daripada binatang ternakan yang banyak dan lain, serta seluruh anak dan isteri. Kononnya untuk memberi semangat juang yang lebih tinggi dan berkobar-kobar. Dalam kalangan mereka ada seorang yang sudah terlalu tua, melebihi umur 100 tahun, bernama Duraid bin As-Sammah, yang telah buta, tetapi sangat berani dan berpengalaman di medan perang, walaupun tidak mampu berperang, tetapi nasihat dan pandangannya diambil. Ini kedudukan kabilah ini. Pemimpin dia muda, umur 30, tengah semangat, tengah kuat. Tapi bersama dia ada seorang pemimpin yang sudah tua, umur 100 tahun lebih, buta pula. Duraid bin Sammah. Bukan saja penglima, bahkan kebal. Tikam takluk ni. Buta, tikam takluk. Kita akan baca kisah dia ni. Dia nak perang tak boleh dah kerana usia sudah tua. Tapi sangat bijak tentang peperangan. Jadi penasihat. Kabilah Hawazin yang mengajaknya supaya memerangi Rasulullah SAW dengan keangkuhan yang pernah ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang memperkecilkan kemenangan tentera Islam dalam peperangan Badar dengan berkata, Muhammad tidak berperang dengan orang-orang yang pandai berperang seperti kita. Kalau berdepan dengan kita, tahulah mereka siapa kita. Akhirnya Allah mengajar Yahudi Bani Qainuqa apabila mereka dikalahkan oleh tentera Islam dengan hina. Muncullah pemimpin munafik Abdullah bin Ubay menyelamatkan mereka dengan merayu Rasulullah SAW supaya mereka dihalau keluar dari Madinah tanpa dibunuh. Ini cerita Yahudi Bani Qainuqa. Yang angkuh bila Nabi menang perang Badar, Yahudi kata perang orang tak kerti. Kalau berperang dengan kami, tahulah. Ini samalah juga dengan kabilah ni, Hawazin. Adapun kabilah Hawazin memperkecilkan kemenangan umat Islam membebaskan Mekah. Walaupun mereka terkejut, tetapi dengan angkuh bersedia untuk berperang dengan Islam. Maka terjalinlah semangat muda yang melulu yang ada pada Malik bin Auf yang berusia 30 tahun dengan Duraid bin As-Sammah yang dianggap paling bijak berperang tetapi buta, tidak mampu lagi turun ke medan. Ini gabungan dia. Apabila diajak bersama, dia bertanya. Bila Duraid bin As-Sammah dia ajak bersama, dia tanya, kamu berada di lembah apa? Di mana kita berada sekarang? Menunjukkan dia ni pengalaman. Kawasan-kawasan dia tahu. Mereka memberitahu lembah Autas. Dia menjawab. Duraid kata, baik untuk berkuda. Tanahnya tidak keras dan tidak lembut berdebu. Ini hebat. Memang dia seorang cerita 50 peperangan. Kawasan ni baik kalau guna kuda, dia kata. Kalau berperang. Dia bertanya lagi, mengapa kedengaran banyak suara unta, keldai, kanak-kanak, kambing dan lembu? Mengapa dia buta? Bunyi suara budak-budak ramai. Bunyi suara keldai, suara lembu, kambing sekali. Mereka menjawab, Malik yang menyuruh supaya membawanya. Malik suruh bawa untuk beri semangat berperang. Dia bertanya, mana dia Malik? Suruh panggil balik. Lalu dibawa ke hadapannya. Malik bin Auf pun berkata kepada Duraid bin Auf berkata kepada Malik, Duraid ni, kamu berperang dengan orang yang sangat hebat, berjaya menundukkan Arab dan menakutkan Parsi dan yang memerintah Syam serta menghalau bangsa Yahudi dari Hijaz dengan hina. Wahai Malik, hari ini awak menjadi pemimpin kaummu. Akan berlaku hari ini perkara yang tidak seperti hari-hari selepasnya. Mengapa aku mendengar suara banyaknya binatang ternakan, unta, kambing dan juga suara kanak-kanak? Dia tanya. Malik menjawab, aku jadikan itu semua di belakang
bala tentera supaya mereka berjuang bersungguh-sungguh kerananya nak beri semangat. Durek mengeluarkan suara mengejek dan berkata, dia ini layak jadi gembala kambing, bukan untuk berperang. Dia pelekeh. Dia pelekeh. Malik mulai jadi gembala kambing, tak layak dia punya berperang, kata dia. Memang dia pandai dengan ini. Sambil bertepuk tangan kerana melekehkan cara yang dilakukan, seraya berkata, apalagi yang ada pada orang yang akan kalah. Mengkalah jaga, kata dia. Itu semua tidak memberi faedah kepadamu. Yang berfaedah untukmu ialah orang yang membawa pedang dan tombak. Awak telah melakukan perkara yang mengecewakan keluargamu dan hartamu. Bawa budak-budak jadi apa dia? Apa anda dia? Seterusnya dia menegaskan, awak tidak melakukan sesuatu yang menyelamatkan kabilah Hawazin. Cara menyelamatkannya terletak di atas kuda-kuda mereka. Letakkan yang lain di tempat yang selamat dan yang tinggi. Letakkan kanak-kanak di atas kuda-kuda. Kalau kamu menang, mereka boleh bersamamu. Dan kalau kamu kalah, keluargamu dan hartamu dapat diselamatkan. Kalau kamu menang, tak apa. Kalau kamu kalah, jagalah. Tapi kalau kamu ikut nasihat aku, budak-budak letak atas kuda, orang perempuan letak jauh, kalau kamu kalah, boleh selamatkan lagi. Memang dia seorang yang pakar perang ni. Malik bin Auf yang tidak mahu kedudukannya dicabar dengan angkuh menjawab, demi Allah, aku tidak mahu melaksanakan cadangan itu. Awak seorang tua yang fikirannya tidak boleh dipakai lagi. Orang tua tak ada guna dah. Malik kata. Dengan marah, Durek menjawab, wahai kabilah Hawazin, pandangannya tidak betul. Dia ini melakukan perkara yang membahayakan kamu, yang mendedahkan kamu kepada musuh, dan dia akan melarikan diri ke dalam kota Taif untuk menyelamatkan dirinya dan meninggalkan kamu. Kata Durek, jaga. Kaget dia ni lari, cakap so, dia lari ni. Malik bin Auf berundur meninggalkan Durek dengan berucap pada orang ramai, demi Allah, wahai kabilah Hawazin, sama ada kamu mentaatiku atau aku bertongkat membunuh diri dengan pedang sehingga menembusi belakangku. Nak lawan ni. Mereka menjawab, kami mematuhimu. Akhirnya mereka bersedia untuk berperang dengan dipimpin oleh Malik bin Auf. Ini cerita pasukan musuh. Adapun Rasulullah SAW yang mendapat maklumat bahawa kabilah Hawazin dan Saqif dengan disertai oleh kabilah-kabilah yang lain sedang berkumpul untuk berperang, maka baginda mengarahkan persiapan untuk menghadapinya. Langkah awal untuk mengetahui musuh secara terperinci, maka ditugaskan Abdullah bin Abi Hadrat untuk meninjau dan mengintip. Dihantar perisik dengan Nabi. Nabi kita seorang yang pintar. Dihantar perisik, peninjau. Dia diperintahkan menyusup ke dalam bala tentera Hawazin dan Saqif. Orang tak kenal. Dia suruh masuk dalam tentera Hawazin, tentera musuh. Sekarang ni komando lah. Perisik dan komando. Duduk dalam musuh. Tengok. Oleh kerana pengalamannya dalam pengetahuannya yang mendalam di kawasan itu, maka ia dapat masuk dengan mudah yang berada bersama musuh selama 1 atau 2 hari. Dengan itu dia mengetahui tujuan musuh untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga jumlah tentera dan persiapannya, sehingga dapat mendengar ucapan ketua musuh Auf bin Malik yang memperkecilkan bala tentera Islam yang berkata, Muhammad tidak biasa berperang orang seperti kita. Dia hanya biasa berperang dengan orang yang tidak pandai berperang, maka dia boleh menang dengan mudah. Itu ucapan dia. Abdullah bin Hadrat radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah dan melaporkan kepadanya segala yang dilihat dan yang didengarnya. Rasulullah SAW mengarahkan persiapan dan persediaan untuk bertempur pada tentera berjumlah 12,000 orang. Setelah 10 orang menyertai Fathu Makkah
dicampur dengan para mu'alaf yang baru beragama Islam. Mu'alaf 2,000 orang. 10,000 orang yang dah lama masuk Islam. Sebahagian masih mempunyai iman yang terlalu lemah dengan sertai keraguan mu'alaf ni. Ada yang Islam sahaja dengan menyimpan kupu di dalam hatinya munafik dalam masukkan Islam. Diriwayatkan bahawa 80 orang daripadanya adalah masih musyrik, 80 orang kafir. Dan ada juga yang menyimpan rahsia permusuhan, yang masih membakar dan ingin bertindak melawan kalau ada perang, nak belok pada di dalam negara Islam. Sebahagian daripadanya pula kaum perempuan, dan ada juga sebahagian daripada mereka datang kerana mahmukan ghanimah. Ada nak perang kerana nak dapat untung. Kalau ada rapasan boleh nak ghanimah, nak harta dia. Rasulullah SAW meminjam 100 perisai dan peralatan yang lain adalah Safwan bin Umayyah yang masih kafir. Rasulullah pinjam senjata daripada Safwan bin Umayyah di Mekah yang masih kafir. Selepas ini menganut Islam dan tidak mahu diganti perisai merah. Akhir Safwan masuk Islam. Ini dia berkafir lagi. Dia bertanya, adakah merampasnya? Rasul sabda, meminjam dengan jaminan. Ikut satu riwayat, Nabi panggil dia, wahai Safwan, aku tahu mu ada sifat senjata di sini, nampak mukjizat Nabi. Tak ada sebut dia beritahu. Tiba-tiba Nabi tahu dia sifat senjata Pak Rasul. Dia pun heran. Dia buat songkok waktu senjata dia simpan. Dia tanya, pinjam ke apa? Dari kita pinjam. Orang salam juga meminjam 3,000 tombak dari sepupunya Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Sedangkan Rasulullah adalah cara bertawakal kepada Allah yang sebenarnya. Dia melakukan ikhtiar dan sebab yang zahir yang diperintah oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, "A'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun." Surah Al-Anfal ayat 60. Artinya, dan bersedialah untuk menentang mereka musuh dari segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan berkuda yang lengkap bersedia untuk menggerunkan dengannya akan musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dizalimi. Allah Ta'ala suruh Nabi dan orang Islam membuat persiapan. Anak berpulang kena siap, jangan pulih dada itu. Tak ada persiapan. Persiapan mastata'tum mengikut kemampuan. Jangan sembunyi kemampuan. Kemampuan kamu sekadar banyak mana, bukan mesti sama dengan musuh. Yang penting kamu menyiapkan kelengkapan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun tak sama dengan musuh. Ini maksudnya. Dalam peperangan Hunain, Rasulullah SAW sendiri melengkapkan dirinya dengan 2 baju perisai, pembalut berantai, dan kopiah besi, pakai topi besi. Nabi dia pakai baju ratap. Baju rantai, baju tak boleh tembus oleh senjata, oleh panah. Bukan mandi minyak yang berubah. Bukan pakai begitu, jauh pakai baju rantai dan pakai kopiah besi, tapi besi. Walaupun Allah telah memberi jaminan untuk memeliharanya kejahatan musuh dengan permainan, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah juga yang memeliharamu dari kejahatan manusia. Allah Ta'ala jamin pelihara Nabi, tapi Nabi beri ikhtiar juga. Pakai baju rantai, pakai topi besi, persediaan bersedia. Inilah tawakal yang sebenar dari seorang hamba Allah kepada Allah. Ini tawakal. Tawakal makna bersedia mengikut kemampuan, kemudian bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bukan tak bersedia bertawakal kepada Allah, itu salah. Tawakal yang salah. Tawakal menjadi usaha dan ikhtiar. Maka wajib ke atas umat Islam dan negaranya menyediakan kelengkapan pertahanan dan peperangan
mengikut keadaan zaman masing-masing. Zaman dulu dengan pedang, dengan panah, baju rantai, kuda zaman sekarang kereta perisai, kereta kebal, roket, jauh dekat, mana berlaku bom, gading, kapal terbang, pejuang dan sebagainya. Dalam semua peperangan Rasulullah memerintah supaya mengadakan persediaan yang selengkapnya mengikut perintah Allah, mengatur strategi, ada strategi, bukan pergi begitu, menyembunyikan pergerakan tentera daripada musuh, bergerak dengan kerapian, melakukan hilaf dan tipu daya peperangan dengan bersabda al-harbu khid'ah. Peperangan itu tipu hilaf, mesti ada taktik, strategi, tipu hilaf untuk mengalahkan musuh. Maka peperangan dimulakan dengan persediaan segala-galanya, termasuk persediaan maklumat berkenaan musuh dan keadaan muka bumi medan yang dihadapi. Semua dikaji. Berapa kekuatan musuh, berapa jumlah, apa persediaan dia, persiapan dia, muka bumi, tempat operasi itu bagaimana. Kita ambil segala-galanya dengan peta yang cukup, bukan pergi begitu saja. Rasulullah SAW menugaskan Atta bin Usaid Rasulullah menjadi ketua yang mentadbir Mekah. Usianya 20 tahun sahaja, tetapi akal dan kebijaksanaannya lebih matang daripada usianya. Dan dilantik seorang pemuda jadi pemimpin Mekah, jadi wali Mekah, gubernur Mekah, umur 20 tahun saja. Dan dia muda, saya juga nanti jadi wali, nak tinggal Mekah, nak ada pemimpin. Mengikut riwayat yang lebih kuat, Rasulullah SAW bertolak dari Mekah menuju ke medan perang pada hari Sabtu 6 hari bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah, setelah 19 hari berada di Mekah. Dalam perjalanan itu datang seorang penunggang kuda memberitahu ia ternampak binatang ternakan yang terlalu banyak dibawa oleh musuh. Sambil tersenyum Rasulullah bersabda, insya-Allah akan menjadi rampasan kepada muslimin. Ada orang lain yang kuda di tahun Nabi Rasulullah banyak dibawa binatang, unta, kambing, macam-macam binatang ternakan. Nabi kata insya-Allah kita akan rampas binatang. Apabila telah mendaki kawasan medan, Rasulullah SAW menyusun bala tentera Islam dengan dibahagikan kepada pasukan-pasukan yang dipimpin oleh ketua masing-masing. Dibuat pasukan, ada ketua. Bendera pasukan Muhajirin dipegang oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Umar bin Al-Khattab dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bendera Ansar Khazraj pula dipegang oleh Al-Habab bin Al-Mudhir dan Ansar Auf oleh Usaid bin Hudayr. Ini penglima-penglima Faruk dan Nabi Masih. Dalam perjalanan itu mereka melalui sebatang pohon bilara yang besar, rindang, diberi nama Zatu Anwar, yang dipuja pada zaman jahiliah. Lalu di kawasan pohon, tempat orang musyrikin puja pohon ini, di mana orang musyrikin menggantung senjata untuk mendapatkan semangat. Nama dulu kalau ada kurang gantung senjata itu dapat tuak bau kayu. Mereka juga menyembelih binatang, menyembelih binatang sembahan dan beriktikaf di situ. Tiba-tiba ada dalam kalangan Allah itu berkata, Rasulullah, jadikan untuk kami satu anwar seperti mereka juga. Kita buat macam orang kafir waktu macam mana Rasulullah? Kita ingin Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, hada kama qala qawmu Musa alaihi salam, ij'al lana ilaha kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun wa tarkabunna sunana man kana qablakum. Nabi kata, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ini pernah diucap oleh kaum Nabi Musa zaman dahulu. Jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan untuk mereka. Dan Israel itu Tuhan, macam orang kafir itu. Musa bersabda, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang jahil. Nabi Musa marah, orang jahil. Demi sesungguhnya kamu terikut-ikut dengan cara-cara sesat umat zaman dahulu. Akan berlaku dari zaman nanti, umat aku akan terpengaruh dengan orang sesat. Ini berlaku lah. Di mana orang Arab hari ini buat masuk jahil. Itu dulu.
Orang masuk kulit itu. Kalau Nabi sebut ni berlaku. Masa tu ada dah orang minta buat masuk berhala, minta sembah, minta puja, Nabi larang. Tiba-tiba ada dalam kalangan mereka ditetapi oleh perasaan angkuh yang ditiup oleh syaitan, lalu mengeluarkan perkataan, kita tidak akan dapat dikalahkan lagi selepas ini. Kata-kata ini cepat tersebar dan mempengaruhi orang lain. Rasulullah SAW merasa tidak senang dengannya. Dia tengok lama 12,000 tentera cakap apa tadi. Kalau perang Badar kita fikir boleh menang, ni kita lama boleh menang mudah ni. Bila Nabi dengar, Nabi sedih, Nabi dikejut kerana lupa pada Allah Ta'ala, rasa angkuh dengan jumlah yang besar. Mereka tiba di permulaan Hunain waktu malam, Selasa 10 hari bulan Syawal, dan berhenti bermalam. Kawasan berlembah-lembah dan lurah-lurah yang menjadi jalan-jalan di celah bukit bukau. Tentera Islam berada di lembah yang bernama Tihamah. Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang bersedia menjadi pengawal kami pada malam ini? Nabi malam satu lembah. Siapa nak jadi pengawal selamatan malam ni? Anas bin Abil Marsad Rasulullah menjawab, saya Rasulullah SAW memerintahkannya suruh berada tempat tinggi untuk mengawasi lembah dan lorong. Di awal pagi Rasulullah SAW keluar untuk bersalat, dan setelah selesai baginda bertanyakan orang ditugaskan untuk berkawal. Bila Anas bin Marsad turun dan terus ditanya berkenaan tugasnya, dan berpuas hati dengan laporannya. Kalau tanya orang yang duduk dalam bukit, apa keadaan sekeliling, semua puas hati. Adapun pula bala tentera Hawazin sampai ke lembah Hunain lebih dahulu, dan berada di dalamnya. Malik bin Auf mengatur bala tenteranya dengan pasukan berkuda di hadapan, kemudian tentera berjalan kaki dan berunta di belakangnya. Perisai manusia dan binatang untuk menjadi semangat dan menahan daripada berundur, iaitu kaum wanita yang menunggang unta-unta yang dibariskan, dan kemudiannya binatang-binatang ternakan. Malik mengarahkan 3 orang pengintip bagi melihat pergerakan tentera Islam. Tiba-tiba mereka pulang dalam ketakutan dan memberitahu kami melihat tentera berpakaian putih dan menunggang kuda-kuda putih. Kami sungguh rasa gerung, dan dengarlah cakap kami agar berundur sahaja bersama keluarga. Dia tengok ada tentera pakai yang putih boleh di malaikat. Wallahu a'lam. Ni Tuhan tunjuk dulu. Malik menengking dengan berkata, kamu adalah tentera yang paling pengecut. Malik bersedia untuk terus berperang. Dengan nasihat penglima tua yang buta tetapi berpengalaman itu, Malik telah mendahului menggerakkan bala tenteranya di waktu sahur dan mengambil tempat di celah-celah bukit bukau yang akan dilalui oleh bala tentera Islam dengan lengkap senjata panah yang banyak bagi melahirkan serangan kilat serentak. Mereka ke awal bukit keliling lembah. Strategi ini membaiklah. Orang Islam tak sedar. Apabila tentera Islam diarah bergerak memasuki lembah Hunain dengan lorong-lorong yang dikelilingi bukit, dengan dilalui oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid yang disertai oleh Bani Sulaim dan para mu'allaf yang masih bercelaru imannya. Tiba-tiba mereka dihunyani panah yang datang dari segenap arah. Tentera Islam telah dikepung dari segenap penjuru. Maka berlakulah keadaan yang kelang kabut, menyebabkan bala tentera yang ramai berundur bertempiaran lagi. Dia serang menghidup keliling bukit. Adapun Rasulullah SAW berdiri dengan gagah berani, tidak berundur, menjuru bala tentera Islam. Halumma ilayya ana Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah, inni Abdullah wa Rasuluh. Marilah bersamaku, wahai manusia, aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah, aku hamba Allah dan Rasulnya. Mengikut riwayat yang lain bersabda, ana nabiyul kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Akulah nabi yang tidak bohong, dan aku cucu Abdul Muttalib. Yang gagah berani, nabi bersajuk.
hanya beberapa orang sahaja yang berdiri teguh bersama Rasulullah pada masa itu. Mereka ialah Abu Bakar dan Umar, keluarganya yang beriman, Ali bin Abi Talib, bapa saudaranya Abbas, dan sepupunya Al-Fadl bin Abbas, Abu Sufyan bin Al-Haris yang baru menganut Islam, waris Nabi baru masuk Islam. Rabi'ah bin Al-Haris, Mu'attab bin Abi Lahab, Fudail bin Abu Sufyan, Aiman bin Aiman, Usamah bin Zaid. Ada riwayat yang menyatakan 100 orang, 80 orang, 10 orang, 20 orang, dan 300. Adakah 300 orang? Kesimpulan daripada 12,000 orang yang tinggal sedikit saja, lari habis, mereka nak panah, tinggal banyak tu je. Kena sedang mengejut. Abu Sufyan bin Al-Haris yang didera oleh Rasulullah SAW, walaupun telah masuk Islam dalam perjalanan masuk ke Mekah, kerana ia termasuk dalam kalangan keluarga terdekat yang menunjukkan permusuhan yang kerah terhadap Rasulullah SAW. Sebelum hijrah, Sufyan meninggalkan kudanya dengan menghunus pedang bagi melindungi Rasulullah SAW, dan bersedia untuk mati syahid, memegang tali bawah Rasulullah SAW untuk mengawalnya, dan Abbas memegang tali pelana. Abbas berkata, Abu Sufyan sepupumu, maaf dia dan redakan dia. Rasulullah SAW bersabda, Faqallahu lahu kull adawatin adaniha, Allah mengampunkan terhadap semua pemusuhannya terhadapku. Dan berpaling ke arahnya dan bersabda lagi, ya akhi, saudaraku. Yang hari ini ialah sepupu Nabi yang masuk Islam kemudian. Yang Nabi sangat marah bila Nabi masuk Mekah, barulah dia mari masuk Islam. Nabi awak tak layan, Nabi tak tegur. Nabi tak tegur, kerana berasa hati marah. Tiba-tiba masa pengahunan ni orang lain lari, dia tak lari. Dia buktikan keimanan dia. Ni cerita ni. Abu Sufyan Al-Haris mencium kaki Rasulullah yang terletak pada pelana, dan Rasulullah bersabda, Abu Sufyan Al-Haris min syubani ahli jannah atau min sifitiyani ahli jannah. Nabi kata, Sufyan Al-Haris dalam kalangan pemuda dalam syurga, atau dalam kalangan pemimpin pemuda dalam syurga. Nabi berjaminan masuk syurga. Di antara yang tidak berganut ialah seorang sahabat wanita, perempuan, tak lain, Muslimah, mukminah, Ummu Sulaim binti Malhan radhiyallahu anha, berdiri dengan gagah berani, dengan memegang khanjar di tangannya. Dengan perhatian Rasulullah SAW bersabda, Ummu Sulaim, dijawabnya dengan memarahi mereka yang lari, ya Rasulullah, bunuh mereka yang lari, seperti juga mereka yang memerangi. Sewajarnya dalam Quran akan demikian. Marah orang puan ni, bunuh lagi Rasulullah. Dia orang puan, dia Ummu Sulaim. Jawab Rasulullah, cukuplah Allah yang memelihara wahai Ummu Sulaim. Nabi kata, suaminya Abu Talhah bertanya, apa yang awak boleh lakukan dengan khanjar itu? Khanjar ni pendek je. Mu nak buat apa dengan pendek ni? Itu lelaki dia kata ke dia. Nak buat apa? Muslim menjawab, kalau orang-orang musyrikin mendekati dia ni, aku akan tikam dia dengan khanjar ini, kata dia. Betul berkata, wahai Rasulullah, dengarlah apa yang dikatakannya. Di sini wujud golongan mu'alaf yang baru menganut Islam, yang sangat memusuh zaman awalnya. Peristiwa ini menguji iman mereka. Di antara mereka Abu Sufyan bin Harb, dia berkata, kekalahan mereka tidak habis sehingga ke laut, sambil menilik anak panah penentu nasib yang dibawa bersama untuk mengetahui siapa menang. Pada akhirnya Abu Sufyan bin Harb tengok anak panah menuju, mak menang, mak kalah, mak menang, mak kalah. Tengok tujuh, takut. Adapun Jabalah atau Qardah bin Al-Hambal, saudara susuan Abu Sufyan bin Umayyah, yang memberi pinjam perisai dan senjata kepada Rasulullah SAW, berkata, kali ini sihir akan habis. Seolah-olah Nabi menang dengan kuasa sihir. Dia tak rasa Islam, Nabi ada sihir. Sepuan yang berada di sini meledakkan iman yang muncul di saat itu dengan daya Allah, terus menengking ke arah Qardah. Abu Sufyan, mari semangat pula. Allah binasakan mulutmu. Aku lebih suka bersama pemimpin dari Quraisy Rasulullah daripada pemimpin
dari Hawazin. Aku menang. Nabi anak beranak dia. Hawazin ni bukan anak beranak aku nak anak beranak aku menang. Bukan ke Islam, bukan anak beranak. Ni betul kan. Adapun Syaibah bin Uthman bin Talha berkata, dalam hatinya inilah peluang aku membalas dendam untuk membunuh Muhammad. Ada nak bunuh Nabi. Ini peluang aku nak bunuh Nabi. Rasulullah memandang ke arahnya dengan senyum dan menyapu dadanya dan bersabda, Allah ma'idhum nasyaitan. Tuhan beri tahu ke Nabi, dia ni nak bunuh. Nabi sapu dada dia. Maka hilanglah keraguan membatalkan iman. Rasulullah memerintah Al-Abbas yang terkenal dengan suara yang lantang supaya menyeru, ya ashabas samarah, wahai mereka yang berbai'ah di pokok di tempat berlakunya Hudaybiyah. Mari Abbas panggil. Suara Abbas ni kuat. Sebaik saya seruan itu dilaung, tiba-tiba mereka menyahut seruan tersebut dan melulu ke arah Rasulullah SAW. Laksana ibu lembu yang kehilangan anak setelah bertemu anaknya. Ada di antara mereka yang tidak dapat mengarahkan unta tunggangannya lalu meninggalkannya. Untanya dengan senjata terhunus untuk bertempur SAW. Bersabda, sepupunya Abbas yang menyeru, ya ma'asal Ansar, wahai golongan Ansar. Mereka berpaling dan datang melulu ke arah Rasulullah dengan senjata terhunus. Rasulullah bersabda kepada Abbas menyeru supaya surah Al-Baqarah, wahai pendukung surah Al-Baqarah. Maksudnya mereka yang mendukung dan beriman dengan ayat perjuangan tersebut dalam surah Al-Baqarah. Kam min fa'atin qalilah ayat lalu berperang dengan jalur. Berapa banyak pasukan yang kecil boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Dan wa'ufu bi'ahdikum, tunaikanlah perjanjianku dengan kamu, dan saya aku tunaikan janji kamu. Ini pada Bani Israel. Firman Allah Ta'ala, wa min nas man yasi nafsu tiwa mardatillah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah. Dalam masa yang cepat berhimpun dengan bersesok menuju ke arah salah. Kursi balik mula lagi tadi. Dengar suara Abbas. Abbas menceritakan senjata mereka yang berasal-asal itu lebih membimbangkan aku akan mengenai Rasulullah SAW daripada senjata musuh. Aku bimbang kena senjata sendiri kerana berebut datang mendekat Nabi. Orang terus mengarahkan mereka agar menyerang musuh. Lalu mereka menyerang balas dengan sehebat-hebatnya. Seorang pahlawan musyrikin menunggang unta berwarna merah dengan mengangkat bendera hitam yang diikat di hujung tombok yang panjang mendahului serangan musyrikin yang kanan itu. Kepada Ali bin Abi Talib bersama seorang sahabat dalam kalangan Ansar menghalangnya dengan menetok unta sehingga jatuh, dan sahabat yang mengiringi beliau menetok pembawa bendera tadi sehingga putus betisnya. Dan dalam pada itu tentera Islam terus menentang musuh dengan gembira dan bersemangat. Rasulullah SAW menyaksikan keberanian dan kepahlawan para sahabat dan mengeluarkan sabdanya, al-an hamyal watis, sekarang batu pembakar daging telah panas, semangat kembali semula dengan berkobar-kobar. Dan bersabda kepada bawah tunggangannya, ya Duldil, ilbani wahai Duldil, nama baral sila duduk. Baral yang tunggang itu mematuhi arahan duduk. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir dengan tangan lalu bersabda. Nabi itu ambil pasir segenggam, Nabi bersabda, syahatil wujuh, dibinasakan wajah-wajah mengikut seriwayat. Hamim la yunsarun, hamim mereka tidak ditolong. Mengikut riwayat yang lain disebut kedua ayat tersebut. Seterusnya dilontar ke arah musuh, maka datanglah pertolongan Allah secara mukjizat apabila pasir yang dilontar mencari musuh dan memasuki mata, mulut dan hidung mereka. Lalu hujan panah berhenti menyebabkan musuh dibunuh, ditawan, dan ada yang lari bertempiaran, termasuk Malik bin Auf lari bersama tentera Bani Thaqif pulang ke Taif dan bertahan di dalam kotanya. Macam Allah tu kata tadi, lari betul. Berlaku mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi menyebabkan musuh berunduk. Lontar dengan pasir. Mengikut
satu riwayat yang lain bahawa Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma usiruka ma wa'adtani, Allahumma la yanbaghi lahum an yadhharu alaina. Ya Allah, Tuhanku, aku bermohon kepada apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, Tuhanku, tidak bagi mereka mencapai kemenangan mengatasi kami. Tentera Islam memburu musuh ke setiap arah yang berasingan. Dalam perjalanan mara tiba-tiba dijumpai mayat seorang perempuan. Lalu Rasulullah bersabda, beritahu kepada Khalid jangan membunuh perempuan dan orang yang tidak terlibat dengan peperangan. Khalidnya bunuh orang puan. Dan bunuh orang puan, beritahu Khalid. Dan ada juga yang terlanjur membunuh kanak-kanak. Rasulullah bersabda, mengapa ada orang yang membunuh kanak-kanak? Ingat, jangan membunuh kanak-kanak. Jangan membunuh kanak-kanak. Jangan membunuh kanak-kanak. Diulang 3 kali. Tiba-tiba Usaid bin Hudair mencelah, tidakkah mereka anak-anak orang musyrikin? Bunuh dia anak kafir. Rasulullah menjawab, kami juga adalah anak-anak pemimpin musyrikin. Kita musyrikin juga dulu, kata Nabi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah bersih. Maka ibu bapanya yang menjadikan anak-anak itu Yahudi dan Nasrani, yang bunuh budak-budak. Maka terlalu banyak tawanan wanita, kanak-kanak dan harta rampasan yang terdiri daripada binatang-binatang ternakan. Dianggap akan berjumlah 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing, 40,000 uqiyah perak, merupakan jumlah yang sangat besar di zaman itu. Semua rampasan dan tawanan itu dia letakkan di Ji'ranah, tempat orang buat umrah hari. Tak Ji'ranah. Dalam kalangan tawanan juga kakak seseorang Rasulullah bernama Syaimah binti Al-Harith bin Al-Uzza As-Sa'diyah. Di antara tawan itu kakak susu Nabi, termasuk tak mana. Apabila ia diseret dengan keras, ia terus memberitahu, aku ini kakak kepada pemimpin kamu. Aku ini kakak pemimpin kamu. Dia dah Islam Nabi. Apabila dibawa menghadap Rasulullah, ia terus memperkenalkan dirinya, wahai Rasulullah, aku ini kakakmu. Oleh kerana masa telah berlalu berpuluh tahun, sudah tentu rupanya banyak berubah. Masa Nabi kecil, Nabi susu, rupa dia berubah lah. Bro, Tuan-tuan bersabda, apakah tandanya? Mana tanda? Ia membuka belakangnya dan berkata, ini dia parut gigimu ketika aku menggalasmu pada masa kecil. Muka kau belakang aku ni. 7. Ya, kesan seorang Nabi tidak dihilangkan, laksana kesan tapak kaki Ibrahim di atas makam. Bekas Nabi Tuhan tak hilangkan. Macam makam Ibrahim yang tapak dia. Di Rasulullah berlinangan air mata mengenang peristiwa di zaman kecil dan terus membuang kain selendang yang tersangkut di bahu. Dihampakannya di tanah supaya kakak sesuanya duduk di atas selendang itu kerana memuliakannya. Nabi buang selendang tu, suruh kakak suruh dia duduk. Peristiwa menyayat hati yang disaksikan oleh para sahabat bagi Rasulullah mengarahkan supaya kakak sesuanya itu diasingkan dari tawanan yang lain. Bagi dia satunya bersabda, kalau kakak mahu bersama saya, dimuliakan dengan kasih sayang, atau mahu pulang bersama keluarga. Saya menjawab, mahu pulang bersama keluarga. Dia telah Islam. Dia masuk Islam. Dan Rasulullah SAW menghadiahkan kepadanya seorang hamba lelaki dan seorang hamba perempuan. Pasangan hamba tersebut telah berkahwin dan meninggalkan zuriat sehingga generasi kini dalam kalangan Bani Sa'ad. Sampai sekarang ada keturunan dia. Rasulullah menyuruh Syaimah jangan pulang lagi ke kampungnya, tetapi pergi dahulu ke Ji'ranah untuk menarik tawanan Hawazin dan lain-lain kepada Islam. Suruh takut dia pujuk orang lain masuk Islam. Masuk Islam. Peristiwa Perang Hunain yang hebat ini diabadikan Allah dalam Quran. Wallahu a'lam. Ya. Tafsir lagi. Kamu tafsir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maksudnya, bukanlah atas kamu memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah yang memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan, belanjakan, sumbangkan daripada kerja kebajikan, maka kelebihannya pahala terpulang untuk diri kamu. Dan apa-apa yang kamu belanjakan kerana mencari keredaan Allah, dan apa-apa yang kamu belanjakan daripada kebajikan, disempurnakan kepada kamu akan balasannya dalam keadaan kamu tidak dizalimi walaupun sedikit. Khususnya sumbangan bagi orang-orang fakir yang terkepung kerana perjuangan menegakkan agama Allah, yang tidak mampu berusaha di atas muka bumi. Banyak orang menyangka mereka adalah kaya-kaya kerana mereka menahan diri tidak meminta sedekah. Ada yang kamu kenal mereka dengan tanda-tanda kesedihan, tanda-tanda susah pada wajah mereka. Mereka tidak meminta daripada orang secara terdesak. Dan apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, Allah Maha mengetahui berkenaannya. Orang yang membelanjakan harta mereka siang dan malam, sembunyi dan terang, bagi mereka pahala mereka di sisi Allah. Dan mereka tidak takut dan tidak sedih bila meninggal dunia, selepas mati, dan tak sedih di atas dunia pun. Setelah disebut dalam ayat-ayat yang lalu tentang kelebihan bersedekah secara sembunyi yang lebih ikhlas daripada sedekah secara nyata. Kadang-kadang sedekah secara nyata ada kelebihan juga kalau tujuannya untuk menggalakkan orang lain memberi sedekah. Dinyatakan dalam ayat ini, baiknya seseorang itu sama ada masuk Islam atau beramal dengan ajaran Islam, bergantung kepada hidayah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kamu tak boleh paksa orang. Orang yang dapat hidayah, dia akan tunaikan kebajikan dengan hidayah Allah. Orang yang tak dapat hidayah, dia tak tunai, ataupun dia tunaikan dengan tidak ikhlas. Apa yang penting kamu mesti ketahui bahawa semua sumbangan yang kamu beri kerana mencari keredaan Allah, diberi pahala. Dan jangan kamu bimbang kerugian. Allah Ta'ala mesti memberi ganjaran kepada kamu dalam keadaan kamu tidak diunyai sedikit pun. Dengan makna tidak rugi kalau kamu membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada diri kamu dan harta kamu dan keluarga kamu. Makna berkah ini Allah Ta'ala jadikan kebaikan pada diri kita dan keluarga kita dengan sebab sumbangan yang kita beri. Kerana amal yang baik menyebabkan kebaikan seorang kepada seorang di dunia dan hari akhirat. Bukan saja dapat pahala, bahkan dapat berkat dalam kehidupan dunia. Kehidupan yang penuh dengan kebajikan.
bukan kehidupan yang sia-sia. Ini sangat penting. Allah Ta'ala tidak menzalimi kamu sedikit pun. Menjalankan amal kebajikan ini terpulang kepada mereka yang dapat hidayah daripada Allah. Di sini kita kena minta hidayah daripada Allah Ta'ala, supaya memberi petunjuk bukan saja kita jadi orang Islam, termasuklah menjadi orang yang mengerjakan amal kebajikan dan amal yang soleh dengan hati yang ikhlas. Dan percayalah bahawa orang yang mengerjakan amal yang soleh dengan hati yang ikhlas itu tidak dizalimi sedikit pun dalam kehidupan dunia, apalagi dari akhirat. Yang paling digalakkan kamu memberi sumbangan ialah kepada orang-orang yang fakir, yang kerjanya berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mereka ni tak minta sedekah, kerana mereka ada maruah diri. Banyak orang duduk nampak beri kepada peminta sedekah saja. Dia tidak beri kepada orang yang bekerja kerana menegakkan agama Allah dalam keadaan yang susah. Apa lagi orang ni tak diketahui susahnya. Banyak orang menyangka mereka senang, padahal mereka susah. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, untuk orang-orang fakir yang dihalang daripada menjalankan kerja kerana mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah. La yastati'una darban fil ard, mereka tak mampu berusaha di atas muka bumi menjalankan kerja-kerja untuk cari harta, kerana mereka menghabiskan masa untuk berjuang menegakkan agama Allah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, banyak orang yang jahil menyangka mereka ni kaya-kaya, senang-senang, pada mereka ni adalah orang-orang yang susah. Ta'rifuhum bisimahum, ada yang kamu kenal melalui wajah-wajah mereka. Wajah-wajah mereka, memang wajah mereka tak nampak susah, tetapi memang mereka ni orang yang susah. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tak minta sedekah dengan orang, kerana mereka ada maruah, malu nak minta sedekah. Ini yang patut diutamakan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa-apa yang kamu sumbang dia beramal kebajikan itu, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jangan takut. Kalau kita salah beri pada orang yang ada dah pun, dapat pahala juga. Apalagi beri pada orang yang betul-betul tak ada, tak berada, itu dapat pahala juga. So tentulah orang yang layak itu lebih besar pahala daripada orang yang tak layak kita beri. Tapi semua diberi pahala, diberi kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jangan bimbang kalau orang tak tahu kita beri sumbangan. Allah Ta'ala tahu. Ini keikhlasan sangat penting. Orang yang ikhlas saja, tak berani orang tahu, tak tahu, dia tak beri. Yang ikhlas saja. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang membelanjakan harta dia di waktu malam dan siang, sunyi dan terang. Orang nampak, orang tak nampak, dia sumbang harta, tak berani. Falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Allah Ta'ala simpan pahala di sisi Tuhan, akan terimalah pahalanya pada hari kiamat. Wala khawfun alaihim, mereka tidak takut menghadapi kesusahan dunia dan tak takut menghadapi kematian dan selepas mati. Walahum yahzanun, dan mereka tak bersedih, terutamanya meninggalkan keluarga yang disayangi. Allah Ta'ala pelihara keluarga dia, jangan takut, jangan sedih. Apalagi kalau sedih dari akhirat, itu sangat mendukung-dukungkan. Menunjukkan bahawa menyumbangkan harta benda adalah satu amal kebajikan yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala, kerana termasuk dalam tanda orang bersyukur. Memang orang bersyukur ni sikit di mana orang yang bersabar. Banyak orang boleh sabar, tapi orang yang bersyukur sikit. Orang yang bersyukur ni di antaranya mereka yang menggunakan nikmat yang beri oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan amal kebajikan. Orang yang bersyukur, kebiasaannya bila dapat nikmat lupa nak buat kebajikan. Biasanya begitu. Dan sebab itu nikmat kesenangan lebih besar ujian daripada kesusahan yang ditangguh dengan sabar.
Nikmat ditanggung dengan syukur. Lebih payah daripada kesusahan ditanggung dengan sabar. Dan sebab itu, kelebihan syukur lebih besar daripada kelebihan sabar. Wallahu a'lam. سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد